Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat sejahtera untuk semua anak-anak cikgu yang akan bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Okey, untuk hari ini Cikgu Azia akan bersiaran untuk tajuk yang ke-11, iaitu di bawah tajuk daya dan gerakan. Okey, sebelum itu cikgu mohon untuk anak-anak subscribe dan juga like video yang cikgu hasilkan ini sebagai perkongsian cikgu kepada anak-anak semua. Okey, mari kita teruskan. Okey, dalam tajuk yang pertama, so untuk hari ini cikgu akan hanya akan berkongsi berkaitan dengan gerakan linear di bawah standard kandungan 11.1. Okey, apakah itu gerakan linear? Okey, gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Okey, jadi kamu kena ingat, bila sebut gerakan linear, dia adalah berkaitan gerakan satu objek dalam satu lintasan yang lurus. Okey. Okey, jarak dan sesaran. So dalam gerakan linear dia ada jarak dan sesaran. Okey, so apakah itu jarak? Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Okey, dekat sini cikgu nak gariskan jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. So bermula daripada sini. Okey, bermula daripada A pergi ke B. Okey, dia akan pergi ke B dan kemudian pergi ke C. So itu adalah jarak lintasan yang terpanjang. Okey, manakala untuk sesaran, jarak lintasan terpendek. Jarak lintasan yang terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. So dekat sini, start daripada A sampai ke C. Itu adalah satu lintasan yang pendek. So itu kita panggil sebagai sesaran. So kalau kita lihat perbezaan antara jarak dan juga sesaran. Kalau kita lihat perbezaan daripada segi jarak dia, ataupun panjang dia. Untuk jarak, dia akan kira 80 campurkan dengan 80 meter. So 80 meter campur dengan 80 meter, dia akan dapat 160 meter. Di mana untuk sesaran dia adalah sedikit berbeza. Di mana yang ini kita gunakan kaedah teorem Pythagoras. So maka kita akan dapatlah satu nilaian yang kita dapat, iaitu 113.14 meter. Arah barat laut. Arah barat laut, kalau kamu nampak daripada sini ke sini, ini arah barat laut. Arah barat laut ni, yang ini kamu kena recall baliklah dalam geografi ya. So kita teruskan kepada laju. So apa itu laju? Laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Manakala bila kita sebut laju purata, ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Di mana kalau kita nak lihat dia punya formulanya adalah bagi laju bersamaan dengan jarak bahagi dengan masa. So kalau kita ada jarak, kita bahagikan dengan masa, maka kita akan dapat laju. Mari kita lihat unit SI bagi laju dan juga laju purata. So kalau kita lihat, laju adalah bersamaan dengan jarak bahagi masa. So jarak adalah dalam meter dan masa adalah dalam saat. So that's why untuk unit SI bagi laju dan laju purata ialah meter per saat. So kalau kita lihat di sini, 0 meter kepada 10 meter, dia akan mengambil masa 2 saat. Untuk sampai kepada 50 meter, dia akan mengambil masa 6 saat. Dan untuk sampai kepada 100 meter, murid ni mengambil masa 10 saat. Jadi kalau kita nak kira 100 bahagi dengan 10 untuk mencari dia punya laju dia. So kalau kita lihat dekat sini, di sini ada penyelesaian dia lah. So kalau kata soalan di dekat sini, laju pelari pada kedudukan A. Laju pelari pada kedudukan A. Pada kedudukan A ni tadi kalau kita lihat, dia pada 10 meter. Jarak 10 meter dan dalam masa 2 saat. So jadi 10 meter kita bahagikan dengan 2 saat akan dapat 5 meter per saat. Manakala untuk soalan B, laju pelari pada kedudukan B.
Okey, iaitu kalau kita lihat, kita gunakan formula yang sama, jarak bahagi dengan masa. So, jarak pada B adalah 50 meter dan masa yang diambil adalah 6 saat. So, kalau kita nak mudah, kita tekan saja kalkulator sebab kamu boleh guna kalkulator. Okey, so kita akan dapat 8.33 meter per saat. Okey, bagaimana pula kalau contoh pengeraan laju purata? Okey, laju purata diambil jumlah jarak. So, kalau kat sini kamu lihat jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa keseluruhan. So, jumlah jarak yang tadi adalah 100 meter dibahagikan dengan 10 saat, kita akan dapat 10 meter per saat. Okey, mudah bukan? Okey, mari kita teruskan. Okey, apa beza pula dengan hal laju? Tadi kita dah belajar laju, sekarang hal laju. Okey, hal laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan sesaran. Okey, kamu kena ingat, untuk laju, dia berkaitan dengan jarak. Kalau hal laju, dia berkaitan dengan sesaran. Okey, mari kita lihat contoh pada rajah 11.5. Kedudukan kereta. Okey, so unit SI, sebelum tu cikgu nak ingatkan kepada kamu, unit SI bagi hal laju adalah sama saja dengan laju, iaitu meter per saat. Okey, di mana unit bagi sesaran adalah dalam meter. Okey, manakala untuk masa adalah dalam saat. Alright. Okey, so bermula daripada O nak sampai ke A 4 meter. Okey, mengambil masa 2 saat. Okey, nak sampai kepada B 8 meter. Okey, dan mengambil masa 2 saat juga. Dan kemudian untuk sampai ke C 12 meter mengambil masa 2 saat juga. Okey, mari kita lihat jalan penyelesaian. Okey, katakanlah A, hal laju kereta dari titik O ke A. Okey, sesarannya adalah 4 meter. Okey, 4 meter dibahagikan dengan 2 saat. So, kita tekan saja kalkulator, kita akan dapat 2 meter per saat. Okey, dan kalau kamu perhatikan di sini, dia ada arah ke timur. Okey, dan kenapa dia arah ke timur? Sebab tadi kereta tu tadi bergerak dari titik O ke A. Okey, arah ke timur lah, ke kanan kan? Okey, so untuk B, hal laju kereta dari titik A ke B. Okey, titik A ke B. Okey, titik A ke B, daripada A ke B. Okey, 8 meter tolak 4 meter. Sebab kat sini dia dah 8 meter, kat sini dia 4 meter. So, tolak kan? Sebab dia nak dari A ke B saja, bukan dari O. Okey, so bila daripada A ke B, dia tolak kan? 8 tolak 4, bahagi dengan 2. Sebab daripada A ke B, dia mengambil masa hanya 2 saat. So, dia akan dapat 2 meter per saat ke arah timur juga. Okey, sebab dia ke arah kanan. Okey, untuk C, okey, hal laju kereta dari titik O ke C. Okey, iaitu kita ambil sesaran. Okey, O ke C bermaksud O ke C. So, kita ambil daripada sini. Okey, yang sini adalah 12 meter. Okey, 12 meter bahagi dengan sini 2 saat, sini 2 saat. So, total masa adalah 6 saat. So, 12 bahagi 6, kita akan dapat 2 meter per saat ke arah timur. Okey, dan kamu kena lihat tanda positif dan negatif pada nilai hal laju mewakili arah gerakan objek. Okey, dan apabila kereta bergerak ke arah timur, hal laju ditulis dengan tanda positif. Manakala hal laju objek pada arah yang berlawanan ditulis dengan tanda negatif. Yang ini kamu kena ingat. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan pecutan. Okey, pecutan ialah ditakrifkan sebagai kadar perubahan hal laju. Okey, kadar perubahan hal laju. Okey, apa yang dikatakan dengan kadar perubahan hal laju? Okey, tengok pada nota cikgu yang sebelah atas itu tadi. Okey, sesuatu jasad atau objek yang mengalami perubahan hal laju dikatakan mempunyai pecutan. Okey, yang ini. Okey, ayat dia yang ini. Satu objek yang mengalami perubahan hal laju. Contoh, okey, kita bawa kereta daripada Kuantan, okey, dengan hal laju 80 km per jam. Okey, kita naik highway nak ke Kuala Lumpur. Okey, di tengah-tengah highway kita akan bawa kepada 110 km per jam. So, bermaksud kereta kita, objek yang kita bawa tadi tu mengalami pecutan. Pecutan
ataupun kita boleh gunakan simbol A bersamaan dengan perubahan halaju yang dibahagikan dengan masa yang diambil. Okey, di mana perubahan halaju adalah bersamaan dengan halaju akhir tolak halaju awal, okey, dibahagikan dengan masa yang diambil. Okey, di mana halaju akhir kita gunakan simbol V dan halaju awal kita gunakan simbol U dan masa yang diambil kita gunakan simbol T. Okey, so unit SI bagi pecutan ialah meter per saat per saat. Okey, sebab kalau kita lihat dekat sini, halaju awal dia punya unit SI-nya adalah ms negatif 1. Okey, bahagi pula dengan S. Okey, so kalau kata S tu dibawa naik ke atas, dia akan jadi ms negatif 2. So, ms negatif 2 adalah bermaksud meter per saat per saat. Okey, so kita lihat rajah 11.6. Okey, tersasul-sasul pula cikgu. Okey, so bermula dengan halaju kosong. Okey, bila bermaksud halaju kosong, okey, murid ini berada dalam keadaan pegun. Okey, pegun bermaksud tidak bergerak. Okey. Okey, so kalau kamu lihat kamu naik kereta ataupun kamu naik motor, motor kamu tak bergerak, kereta kamu tak bergerak, okey, dekat speedometer kita tu dia tak akan naik. Kan dia tak akan, jarum tu tak ada berlaku pemesongan. Okey. Kemudian apabila murid itu bergerak dengan halaju 2 meter per saat di awal di pertengahannya, kemudian di akhirnya adalah 4 meter per saat dalam masa 5 saat. Okey, mari kita lihat bagaimana penyelesaian dalam mengira pecutan. Okey, basikal dalam rajah di atas yang berada dalam keadaan pegun. Ini tadi kena ingat lagi ni. Keadaan pegun bermaksudnya dia tidak bergerak. Okey, so bila kosong, kosong meter per saat bermaksud dia pegun. Pegun tu tidak bergerak. So, bermula daripada keadaan pegun, kemudian mula bergerak dengan halaju seperti yang dinyatakan di atas. Kemudian basikal itu dikayuh dengan halaju yang semakin bertambah. Okey, so bila kata halaju yang semakin bertambah, maksudnya basikal itu mengalami pecutan. Okey, kemudian yang berikut adalah contoh pengiraan pecutan bagi basikal di atas. Okey, iaitu kita gunakan formula bagi pecutan iaitu bersamaan dengan perubahan halaju bahagi dengan masa yang diambil. Kemudian kita pecahkan perubahan halaju bersamaan dengan halaju akhir V tolak dengan halaju awal U bahagi dengan masa yang diambil T. So, halaju akhirnya adalah 4 meter per saat tolak kosong. Kenapa kosong? Inilah awal dia. Awal-awal dia pegun. Dia tidak bergerak. So, bahagi dengan 5. Sebab 5 dia mengambil masa 5 saat. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 4 tolak kosong akan dapat 4 bahagi dengan 5. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.8 meter per saat per saat. So, kamu lihat nota dekat bawah. Jika brek basikal ditekan, pergerakan basikal menjadi perlahan dan halaju basikal akan berkurang. So, kalau kata halaju basikal akan berkurang, maka basikal itu sedang mengalami nyah pecutan. Okey, kalau tadi dia mengalami pecutan, pecutan maksudnya halaju meningkat. Kalau perkataan nyah pecutan bermaksud halaju semakin berkurang. Okey, dalam pembelajaran yang akan datang, Cikgu Azia akan kongsikan dengan anak-anak semua bagaimana hendak menyelesaikan masalah yang melibatkan laju, halaju dan juga pecutan dalam kehidupan harian. So, kita akan berjumpa dalam part yang kedua. Okey, jumpa lagi. Bye.